Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bertemu lagi dengan saya, Muhammad Syazwan, untuk segmen baru dalam channel saya, iaitu segmen ulasan mikrofon pecah, di mana aku akan ulas perlawanan-perlawanan penting yang berlaku dalam kancah bola sepak tempatan lah. Just untuk disclaimer awal, aku tak akan berbincang soal taktikal, sebab aku tak berapa arif pasal taktikal lah. Aku just, kita berborak-borak biasa je lah. Aku ulasan-ulasan biasa tentang apa-apa yang berlaku lah dalam perlawanan-perlawanan penting dalam kancah bola sepak tempatan. Sebelum apa-apa, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong bola sepak tempatan. Anda semua adalah orang-orang yang telah memeriahkan bola sepak kita. Bola sepak negara kita ni perlu orang untuk memeriahkan, perlukan sokongan-sokongan anda untuk memupuk lagi kemeriahan liga-liga kita, liga-liga tempatan kita. InsyaAllah diharapkan anda semua terus menyokong liga tempatan kita dan berdoa agar taraf bola sepak negara kita ni dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi di mata dunia di masa hadapan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, untuk video kali ini aku nak bercakap pasal perlawanan semalam. Okey, semalam telah berlangsung final Piala Malaysia tahun 2023 di antara pasukan Johor Darul Takzim menentang pasukan Terengganu. Perlawanan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan dihadiri oleh lebih daripada 80,000 orang penyokong, tak silap aku, 80,550 kalau tak silap lah, penyokong yang hadir. Dan perlawanan berlangsung pada pukul 9 malam waktu seberang Sungai Gombak. Perlawanan tersebut berakhir dengan keputusan 3-1 yang memihak kepada JDT, Johor Darul Takzim, di mana gol pertama menjelma seawal minit ke-6, jaringan penalti oleh Bergson da Silva, penjaring terbanyak pasukan JDT pada musim lepas. Gol kedua perlawanan iaitu gol pertama dan satu-satunya gol tunggal lah untuk pasukan Terengganu hadir pada minit ke-21, jaringan juga penalti oleh Ivan Mahmud yang menyudahkan sepekan menewaskan Shihan Azmi. Dan half time habis 1-1 lah. Dan separuh masa kedua nampaknya JDT mempertingkat lagi intensiti perlawanan. Arif Aiman lebih banyak role dan akhirnya mereka berjaya memecah deadlock 1-1 tu melalui jaringan Feroz Paharudin yang menanduk masuk bola sepakan penjuri oleh Heberty pada minit ke-73. Feroz Paharudin ni pun super sub jugalah, boleh kata pertukaran yang membawa hasil jugalah yang dilakukan oleh Solari, jurulatih pasukan Johor. Dan gol terakhir datang daripada minit akhir juga, minit 95 tak silap aku, oleh Arif Aiman juga melalui sepakan penalti. Dan Arif Aiman akhirnya dianugerahkan sebagai man of the match ataupun pemain terbaik perlawanan lah malam semalam. Dan akhirnya JDT berjaya menjulang trofi Piala Malaysia keempat mereka semalam, dan ini adalah yang kedua secara berturut-turut lah. Semalam mereka berjaya merangkul quadruple double, lebih kurang macam itulah, quadruple double lah. Sebut double treble kalau tak termasuk Piala Sultan Haji Ahmad Shah, double treble lah. Tapi kalau kita masukkan Piala Sumbangsih tu sekali, dia jadi double quadruple lah. Lebih kurang macam tu. Aku pun bahasa Inggeris tak tera sangat, aku tak ambil muat, aku tak tahu. Tapi di tahun kedua berturut-turut mereka berjaya merangkul trofi Piala Sultan Haji Ahmad Shah dan juga Piala FA, Piala Malaysia dan juga trofi kejuaraan Liga Super. So mereka berjaya masih lagi mengekalkan gelaran Raja Bola Sepak Tempatan lah. 2 tahun berturut-turut mereka berjaya menyapu bersih kejuaraan bola sepak tempatan lah. Okey, aku tak akan sembang taktikal macam aku cakap tadi. Aku just nak highlightkan beberapa poin ataupun perkara-perkara penting lah berkenaan perlawanan malam semalam. First kali yang aku nak highlight ialah
perkara yang telah dibincangkan oleh segenap sosial media sukan seluruh Malaysia daripada seminggu sebelum perlawanan, 5 hari sebelum perlawanan, 3 hari sebelum perlawanan, sehari sebelum perlawanan, dan pada hari perlawanan itu sendiri dia telah dibincangkan berkali-kali di segenap sosial media sosial media sukan tempatan, iaitu kualiti dan keadaan padang. Kualiti dan keadaan padang ini semalam telah menjadi bualan hangat lah, bukan semalam lah, daripada awal menjadi bualan hangat lepas konsert itu hari. Dan ternyata memanglah banyak troll biasalah pengguna internet Malaysia dan juga penyokong-penyokong bola sepak tempatan ni, macam-macam troll lah keluar pasal Padang. Sawah padi lah, macam-macam. Boleh tengok lah dekat sosial media sukan tempatan. Memang kelakar, orang Malaysia memang kelakar. Dan juga tak kurang juga sosial media negara jiran, negara Indonesia juga, sosial media dia orang juga ada troll sikit lah kita punya keadaan Padang. Sedikit ralat sebab Padang Stadium Nasional Bukit Jalil ni, Stadium Nasional Bukit Jalil ini adalah rumah kepada pasukan nasional kita, ataupun pasukan bola sepak Harimau Malaya, home of Harimau Malaya, kan. Dan Padang itulah Padang di mana international matches atau perlawanan-perlawanan antarabangsa dimainkan. Jadi dia jadi satu image kepada pasukan bola sepak kita juga, faham tak? Dia jadi wajah kepada bola sepak Malaysia. Tapi bila keadaan Padang macam tu di Stadium Nasional, dia macam ada satu noda lah, orang kata satu kesipuan terhadap image bola sepak kita lah, wajah bola sepak kita. Jadi itu satu perkara yang agak agak ralat lah semalam, orang kata. Nak salahkan siapa yang harus bertanggungjawab tu, aku tak nak ulas lah lebih-lebih. Sebab itu semua korang boleh baca dekat sosial media dan korang sendiri tahulah, boleh baca sendiri. Cuma keadaan Padang ni semalam ternyata mempengaruhi lah, terutamanya tempo dan style of play kedua-dua pasukan. Especially pada separuh masa pertama lah, di mana kita tengok perlawanan tu, kedua-dua pasukan Johor Darul Takzim dan juga Terengganu lebih mengutamakan hantaran-hantaran lambung, sebab tak nak lalu dekat kawasan sawah padi tu, tengah tu. Selain itu Padang tu juga telah meragut kau bukan selalunya kita dengar kambing lembu meragut padang rumput, tapi semalam padang rumput meragut kaki pemain-pemain, di mana Corbin Ong, pemain Harimau Malaya kita yang nak ke Qatar nanti, terpaksa dikeluarkan awal separuh masa kedua disebabkan kaki dia terpelecok sikit tadi semalam. Mangsa kedua, Shane Lowry juga terpaksa dibawa keluar dan digantikan dengan Feroz Baharudin. Ada sedikit hikmah sebab Feroz Baharudin juga telah berjaya menjaringkan gol kedua pasukan Johor Darul Takzim. Dan juga untuk pasukan Terengganu, Ubaidullah semalam sangat, kalau kita tengok, anda boleh tengoklah perlawanan tu macam mana bila kaki dia terjatuh dan bergulik-gulik tu kan, kita boleh rasalah ngilu dia, disebabkan keadaan Padang sekali lagi. Dan lepas dia pusing-pusing macam gasing tu, kaki dia pula terrembat kepala Suhaimi Hussein. Dan pada ketika itu Padang telah, orang kata, kill two birds with one stone lah. Maksudnya pada satu kecelakaan yang sama telah berlaku dua kecelakaan yang lain. Jadi again, masalah Padang lah, itu satu perkara yang ralat lah daripada malam semalam. Tapi tak semuanya negatif lah, of course. Semalam kita tahu hujan lebat dan tak ada insiden air bertakung dan tak ada insiden rumput tercabut lah yang berlaku. At least dalam TV tak nampak lah ada air bertakung ataupun rumput tercabut di atas Padang. So itu yang sedikit positif, tetapi masih lagi negatif tu besar. Masalah yang negatif tu masih lagi jarring, bahasa orang putih kata. Okay, yang pertama masalah Padang. Yang kedua ialah juga masalah yang diperbualkan secara hangat lah daripada awal perlawanan sampailah selepas perlawanan pun, iaitu kualiti ataupun mutu pengadilan.
perlawanan semalam diadili oleh Loges Warren lah. Seawal minit ke-5, minit ke-6 itulah dah kontroversi. Bagaimana keputusan penalti yang diberikan kepada pasukan Johor Darul Takzim itu agak meragukan dan boleh dipersoalkan lah, di mana tampak seperti Forestieri melakukan simulasi di dalam kotak penalti. Sangat meragukan lah. Dan selepas itu, pada minit ke-21 ataupun minit ke-20, penalti lagi, tapi kali ini untuk pasukan Terengganu, di mana Ivan Mahmud telah dijatuhkan oleh Dodi Ahmad. Hasil hantaran jauh lah. Keputusan itu, penalti itu pada aku tak salah. Tapi pada mulanya Loges Warren tak nak bagi penalti, tetapi linesman telah mengangkat bendera menandakan ada kekasaran yang telah berlaku, dan Loges Warren aku dan memberikan sepakan penalti kepada Terengganu. Tapi pada pendapat akulah, selain daripada sepakan penalti, kalau kekasaran itu ada, pada pendapat aku sepatutnya disertakan dengan kad merah lah kepada Dodi Ahmad. Sebab pada pendapat aku, dia adalah last man tackle dan juga clear cut goal scoring opportunities lah. Jadi mana-mana buku pengadilan pun akan kata biasanya itu adalah red card offence, direct red card offence lah. Jadi itu sedikit meragukan lah, berbalik kepada mutu pengadilan lah. Ini perkara, satu lagi perkara ralat yang berlaku dalam game malam semalam, dan tidak terhad kepada perlawanan malam semalam sahaja. Final Piala Malaysia yang sebelum-sebelum ni juga pernah berlaku perkara yang sama, dan pada satu masa, pada satu tahun, aku tak ingat tahun bila, kita pernah guna referee Jepun pun untuk address isu ni, tetapi masih lagi apabila kita kembali menggunakan pengadil tempatan, masalah ni masih lagi berlaku. Itu highlight point yang kedua lah. Highlight point yang ketiga juga berhubung kait dengan highlight point yang kedua tadi, iaitu video assisted refereeing ataupun VAR lah, yang dikatakan sepatutnya digunakan. Aku ingat kalau ikut warta berita kata tahun lepas bulan November, tak silap aku, FAM dan MFL pernah mengusulkan bahawa mereka akan menggunakan VAR dalam saingan Piala FA tahun ni dan juga Piala Malaysia lah tahun 2023. Tapi pada bulan Januari, MFL sekali lagi mengeluarkan kenyataan mengatakan VAR hanya akan digunakan dalam Piala Malaysia sahaja. Maksudnya Piala FA tak terlibat lah untuk VAR mungkin kan. Pada tak silap aku, di pertengahan tahun sekali lagi MFL mengeluarkan kenyataan kata masih belum pasti. Mula kata dia boleh laksanakan, tetapi pada pertengahan tahun mereka keluarkan kenyataan mengatakan masih belum pasti lagi kita nak pakai VAR untuk final Piala Malaysia, untuk Piala Malaysia lah. Dan akhirnya pada bulan September yang lalu, mereka memutuskan untuk langsung tidak menggunakan VAR lah. Jadi kita lihat balik kepada kualiti dan mutu pengadilan semalam, aku rasa video assisted referee sangat penting lah untuk urusan perlawanan yang lebih adil lah. FIFA kata my game is fair play kan. Jadi untuk dapatkan fair play tu kita perlukan VAR lah. Memang akan stop game sikit sekejap, tapi untuk perlawanan yang lebih adil pada aku, bagus ada VAR lah. Tu poin yang ketiga. Yang keempat juga satu lagi ralat lah. Mungkin tak besar untuk orang lain, mungkin tak besar kepada orang lain, tapi untuk aku ialah satu perkara yang besar jugalah, iaitu pemain berstatus warga negara Malaysia tetapi tidak pandai lagi menyanyikan lagu negaraku ataupun lagu kebangsaan lah. Ini satu ralat jugalah untuk aku. Aku tak akan highlight lah mana-mana pemain, aku tak akan cakap itu. Korang yang tengok game, korang tahu, korang nampak lah. Ini bukan kali pertama dia berlaku, tapi dah bertahun-tahun jadi warga negara Malaysia pun masih lagi tak buka mulut, tidak pandai menyanyikan lagu negaraku. Ni satu perkara yang malang lah untuk aku, pada pendapat akulah. Lagu negaraku, lagu kebangsaan ni lagu semangat. Yes, aku tahu semalam ialah kejohanan bola sepak kelab, bukan bola sepak negara, bukan national game, tapi
Tapi aku rasa still bila lagu negaraku tu berkumandang, sepatutnya kita bersemangatlah untuk menyanyikan, dan sebagai rakyat Malaysia kita patut tahulah, wajib untuk tahu lirik lagu dan cara untuk menyanyikan lagu negaraku tu. Itu sedikit ralat lah untuk aku. Itu saja beberapa poin yang aku nak sampaikan untuk game semalam. Game semalam sekali lagi berakhir dengan 3-1. Tahniah untuk pasukan Jadi Team. Minta maaf aku lupa nak ucap tahniah kepada pasukan Johor Darul Takzim. 2 tahun berturut-turut menjadi raja bola sepak tempatan, bola kampung kita. Tahniah sekali lagi. Untuk pasukan Terengganu juga tahniah kerana anda sampai ke final, menewaskan pada quarter final, menewaskan pasukan kegemaran aku iaitu Selangor, dan menang kepada Kuala Lumpur di semi-final dan juga mara ke final bersama penyokong datang di jauh memenuhi Stadium Nasional Bukit Jalil. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pasukan, bermain dengan penuh bersemangat semalam. Setakat itu saja video daripada aku untuk kali ini. Sekali lagi aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong bola sepak tempatan, terus memeriahkan bola sepak tempatan, dan kita doakan semoga level bola sepak kita ini naik ke level yang lebih tinggi lagi di masa hadapan, insya-Allah. Amin. Akhir kata, majulah sukan untuk negara, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.